تغفر منا لا تكفر عنا وعافنا واعف عنا واغفرنا حيث كنا يا عالم تغفر منا لا تكفر عنا وعافنا واعف عنا واغفرنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بقولنا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Majlis membuka ruang kepada sesiapa yang secara sukarela membacakan kitab di hadapan, dipersilakan ke hadapan dan insyaAllah kitab akan disediakan. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Surah Al-Baqarah ayat 262. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Yang bermaksud orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah, yakni pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya lagi Maha Penyabar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riya, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikian jugalah
Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-nafa' wa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Ayat masih menyentuh tentang perihal as-sadaqah, yakni bersedekah. Dan kita tak lama lagi akan memasuki bulan yang pada bulan itu baginda Rasulullah banyak untuk bersedekah melebihi daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, sihat wal afiah untuk datang ke bulan Ramadan dan menjadi ahli Ramadan, dipelawa oleh bulan Ramadan, mendapatkan rahmat, pengampunan dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka beserta keluarga dan anak-anak kita dan ahli keluarga kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak untuk bersedekah. Bila mana di bulan Ramadan beliau lagi banyak bersedekah sehingga diumpamakan kerihul mursalah, umpama angin yang berhembus. Kelancaran sedekahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di bulan Ramadan secara khususnya melebihi daripada kebiasaan di bulan-bulan yang lain. Ayat ini adalah menyentuh tentang perihal sedekah juga. Kalau di dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwasanya orang yang bersedekah itu sebenarnya tidak kurang apa yang ia keluarkan. Perumpamaannya adalah orang yang mengeluarkan satu biji untuk ditanam, maka akan membuahkan pokok yang setiap rantingnya itu ada 100 dan itu ada 7 sehingga menjadi 700. Satu kita kasih keluar diganti 700. Ini perumpamaan orang yang bersedekah yang khawatir kalau sedekahnya itu atau harta yang disedekahkan berkurang. Kata Allah, tak berkurang. Kamu bagi 1, aku ganti 700. Bahkan bukan berkurang, lebih lagi ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang sebelumnya. Perumpamaan itu untuk menghakis perasaan seseorang dan sifat kedekut yang ada pada seseorang. Orang yang mempunyai sifat kedekut, dia tak nak kurang hartanya, tapi dia nakkan hartanya itu adalah maintain macam tu atau lebih. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada orang yang mempunyai sifat kedekut untuk dilatih tidak kedekut. Yang kamu infakkan itu tak kurang, tapi aku gantikan. Kamu suka duit kamu itu, harta kamu tetap atau lebih, aku berikan apa yang kamu suka, tapi keluarkan sikit, aku ganti banyak. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ingin bersedekah dan terkena penyakit kedekut, yakni takut habis kurang duitnya. Diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam bersedekah ada beberapa adab yang kalau tidak ditepati adab bersedekah itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa daripada sedekahnya. Contohnya, kalau seseorang diberitahukan bahwasanya ada satu tempat yang dia tengah buat sale, tetapi mesti datang hari daripada hari 13 sampai 15. Kalau dia datang hari ke-16, dia tak dapat lagi diskaun itu. Di dalam bersedekah, Allah Subhanahu wa taala walaupun menjanjikan kepada orang yang bersedekah itu dengan ganti yang banyak lebih dari 1 itu sampai 700 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu tawaran yang memberangsangkan, satu tawaran yang menarik, yang kalau seseorang diberitahu akan diganti 1 diganti 700, mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin bagi tahu bahwasanya yang dapat 700 itu bukan semua orang yang datang boleh dapat 700,
tetapi orang-orang istimewa. Yang macam mana orang istimewa? Alladzina yunfiquna amwalahum, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Saya sudah jelaskan dalam ayat yang lalu berkenaan fi sabilillah. Apa arti fi sabilillah? Apa saja yang digunakan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ianya adalah dikatakan fi sabilillah. Berjihad, membantu fakir miskin, memberikan kepada anak yatim, membangun satu hospital umpamanya, atau maaf cakap buat di tempat-tempat yang pelosok, tandas umum umpamanya. Apa saja yang diinfakkan fi sabilillah, maka ianya termasuk daripada orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, tidak terhad kepada jihad sahaja. Oleh hadza di dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau duduk dengan para sahabat, melihat seseorang yang sedang keluar. Orang itu masih muda dan dia adalah nampak tubuh badannya adalah sihat. Maka kata sahabat mengatakan kepada orang ini, kepada baginda Rasulullah, ketika melihat pemuda itu dengan tubuh badan yang sihat sedang berjalan, para sahabat mengatakan, andailah pemuda ini menggunakan kekuatannya untuk jihad fi sabilillah, adalah lebih baik karena Allah bagi kelebihan usia muda dan kekuatan. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, orang ini kalau keluar dia mencari nafkah untuk dirinya, maka dia fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk mencari nafkah untuk ahli keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk mencari nafkah memenuhi kepada pak saudaranya atau jirannya atau familynya, fahuwa fi sabilillah. Maka apabila dia keluar adalah untuk selain daripada itu, maka ianya adalah fi sabilil syaitan. Idzan makna fi sabilillah lebih luas, bukan hanya terhad kepada al-jihad, tetapi apa saja yang dipergunakan kerana Allah Subhanahu wa taala, yang manfaatnya adalah kepada dirinya untuk taat ataupun kepada khalayak ramai. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu. Syaratnya mereka yang akan mendapatkan infak fi sabilillah dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya itu tidak diikutkan dengan mannan wala adha. Ada dua perkara, al-man wal adha. Tidak mengikutkan atau tidak mengiringkan atau tidak meletakkan di dalam sedekahnya itu dua perkara, al-man wal adha. Apakah itu al-man dan apakah itu adha? Al-man adalah orang yang dia menghitung-hitung atau menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang yang dia berbuat baik kepada orang itu, dan menganggap kalau dirinya sudah banyak berjasa kepada orang itu, dan menganggap dirinya mempunyai hak kepada orang itu untuk berkhidmat kepada dia. Ini al-man. Orang yang melihat atau menghitung atau mengingatkan kebaikannya kepada orang lain. Yang kedua, menganggap dengan kebaikan yang dia buat kepada orang lain, dirinya mempunyai hak daripada orang itu untuk dilayan, untuk dihormati, untuk diucap terima kasih umpamanya. Ini namanya al-man, menuntut sesuatu daripada orang yang dia berbuat ihsan kepada dia, baik mengungkit-ungkit kebaikannya, ataupun kalau orang itu berselisih dengan dia, tak ucap salam, akan dianggap oleh orang yang memberi, dia tak ingat apa aku buat kepada dia. Mengingat-ingat pemberian kita kepada orang itu namanya al-man. Allah Subhanahu wa taala tidak mahu seseorang itu di dalam berinfak, di dalam infaknya itu dia menganggap dirinya adalah mempunyai hak daripada orang yang diberi, sehingga dia berhak untuk mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang itu. Kenapa tidak dibenarkan demikian? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, tidak pernah mengungkit-ungkit daripada hambanya untuk
untuk mengenang tentang kebaikan Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam pemberiannya kepada manusia itu adalah pemberian yang mutlak, yang kalau bukan oleh kerana orang itu diberi oleh Allah, maka dia tak dapat memberi kepada orang lain. Lalu di manakah ihsan kita kepada orang lain? Sementara yang memberikan harta kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengilhamkan kita untuk memberi kepada orang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghantar orang itu kepada kita untuk kita beri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, letak kita berjasa kepada orang itu di mana? Yang berjasa Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nak bersyukur, nak menuntut hak, adalah yang berhak untuk ditunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya manusia itu tidak mempunyai sifat ar-riya. Dengan tidak mengingatkan apa yang kita buat kepada orang lain, orang itu akan terjauhkan daripada sifat ar-riya, yakni bangga. Walihada dilarang oleh Allah di dalam bersedekah. Yang pertama adalah al-man. Apakah itu al-man? Mengingati kebaikan kita kepada orang dan mengungkit-ungkitnya. Tengok Allah Subhanahu wa taala sebut di sini, "Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan." Lalu kemudian orang yang bersedekah itu tidak mengingatkan atau mengikutkan dalam sedekahnya itu al-man. Dia Allah Subhanahu wa taala gunakan kemudian. Kemudian itu adalah adanya jenjang masa antara pemberian dengan sifat al-man tadi. Ada kalanya orang memberi hari ini ikhlas, tapi esok dia akan ungkit dia punya kebaikan yang dia buat semalam. Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan, kamu tak boleh nak mengungkit pemberian kamu bukan masa kamu bagi, tapi esok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi. Jangan kamu ingat pemberian kamu kepada orang lain, kerana kalau kamu ingat maka kamu sudah melakukan perkara yang bercanggah dengan sedekah, yaitu al-man. Walihada ba'dul arifin mengatakan kepada anak muridnya, bila mana bersedekah kepada orang lain dan bila mana sudah bersedekah dengan orang itu, kalau agaknya bila mana berselisih dengan orang itu, lalu kemudian dia mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap salam saja. Kalau salamnya itu boleh menyebabkan ia malu, disebabkan oleh kerana ihsan sedekah dia kepada orang itu, tak perlu ucap salam. Karena khawatir bila menyebut Assalamualaikum, zahirnya salam, nak bagi tahu aku bagi tahu kepada engkau semalam, tahu kena ingat aku bagi kepada engkau. Wahakadha, salamnya pun kalau boleh menimbulkan al-man walaupun sudah berlalu sekian lama, maka tak perlu salam, untuk lebih melihat atau mendapatkan sedekah pure, ikhlas, tak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Wahada Gal Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam satu ketika ingin memberikan satu sedekah kepada fakir miskin, diambil duit itu, dibersihkan, lalu bagi minyak wangi, lepas tu baru diberikan kepada fakir miskin. Kata pembantunya mengatakan, Ya binti Rasulullah, wahai putri Rasulullah, kamu nak bagi sedekah, sedekahnya sikit, yakni 1 dirham. Bagi saja sedekah kepada fakir miskin, dia pun sudah akan gembira dengan pemberian kamu. Tapi kamu bagi bersih, bagi minyak wangi. Apa yang menyebabkan kamu melakukan demikian? Dia mengatakan agar supaya ini duit akan jatuh ke tangan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum jatuh ke tangan si miskin yang meminta tadi. Dan di dalam memberi itu bayangannya adalah ia memberi kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada si miskin.
Dia tidak melihat kepada orang yang datang itu meminta, tapi dia melihat ini duit jatuh ke tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh kepada tangan si miskin. Walihada kalau kita tengok sejarah para arifin dan salihin, kalau memberi sesuatu kepada orang miskin, dia ucap terima kasih, dia ucap terima kasih juga. Orang yang diberi itu berterima kasih sebab diberi. Orang yang memberi berterima kasih sebab dia datang dia memberi. Kalau dia tak datang dia tak beri. Maka sebab dia juga dia melakukan satu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yadbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Seseorang yang bila mana diberi satu pemberian, orang itu akan merasa segan ataupun malu bila mana berjumpa dengan orang yang memberi, bila mana ia tak mampu untuk membalasnya. Maka orang yang memberi itu janganlah mengganggu, menyakiti kepada orang yang diberi dengan mengungkit-ungkit lagi pemberiannya. Bahkan kalau seseorang ingin memberi kepada orang lain, usahakan pemberian yang dia beri kepada orang lain itu jangan ditunjukkan kepada sesiapa sahaja, termasuk kepada anak ataupun kepada istrinya atau sesiapa. Bukan apa, khawatir orang yang ada di sekeliling kita ini tahu ihsan kita kepada orang lain, maka di sekeliling kita ini terkadang boleh mengungkit ihsan ayah kepada orang lain, yang ayah itu ada hubung kait dengan anaknya juga. Abah aku bagi kepada engkau. Ini bahagian daripada al-man juga, walaupun maksud ayah bukan seperti itu, tetapi untuk menghindarkan diri daripada ungkitan baik daripada dirinya ataupun daripada orang lain ahli keluarganya, maka hendaklah bersedekah secara bersembunyi untuk menghindarkan diri daripada al-man. Summa la yadbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Kalau kita memberi, usahakan bersembunyi, tetapi yang diberi bagi tahu kepada ahli keluarganya. Yang memberi menyembunyikan daripada keluarganya, tapi yang diberi kena bagi tahu kepada ahli keluarganya. Si fulan itu berbuat baik kepada aku, dia bagi kepada aku ini, dia hadiahkan kepada saya ini, supaya ahli keluarganya tahu ihsan orang lain kepada ahli keluarganya, mengingati bila mana mampu boleh membalas. Tapi bagi orang yang memberi, sembunyikan daripada ahli keluarganya. Orang yang diberi kena cerita kepada ahli keluarganya, kurang-kurang boleh hormat, boleh berbuat baik ataupun membalas bila mana berkemampuan, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana ilaika ma'rufan fakafi'hu. Siapa orang berbuat baik kepada kamu, hendaklah kamu balas dia ihsan itu. Kalaupun dengan jazakallahu khairan, maka ianya sudah memadai dengan balasan ihsan orang kepada dirinya. Perkara yang kedua yang tak boleh untuk dilakukan kepada orang yang bersedekah adalah al-adza. Apakah itu adza? Adza ini adalah kata-kata yang menyakiti perasaan. Kata-kata yang menyakiti perasaan adalah dapat membatalkan ganjaran pahala sedekah walaupun dia bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia mengatakan kepada orang si penerima sedekah ini dengan kata-kata yang menyakiti kepada perasaannya, jangan datang lagi tempat aku, tahu? Atau lagi-lagi kau yang datang tempat aku. Atau seumpamanya, kata-kata yang boleh menyentuh perasaan orang yang meminta itu. Ini adalah perkara yang juga dilarang, yang akibatnya akan membatalkan ganjaran pahala sedekah walaupun kita bersedekah, seperti mana perumpamaan yang akan diceritakan oleh Allah pada ayat yang berikutnya. Jadi dua perkara ini boleh membatalkan ganjaran. Jadi orang itu rugi dua kali. Sudahlah rugi duit, rugi tak dapat ganjaran di akhirat. Duitnya keluar tak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga ganjaran di akhirat pun tak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang duit di dunia, tak ada ganjaran di akhirat, rugi dua kali. Sebab apa? Al-man wal adza.
Maka mereka orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan tidak mengikutkan di dalam infaknya itu al-man dan juga al-adha, apa ganjarannya? Lahum ajruhum inda rabbihim. Ya salam. Baginya ganjaran di sisi Tuhan mereka. Dah jangan tanya berapa ganjaran yang Allah akan bagi kepada orang itu. Dikatakan ala gadril ala gadril ta'til makarimu, ala gadril azaim ta'til azaimu, wa ala gadril karim ta'til makarimu. Yani orang itu kalau memberi mengikut keupayaan sifat pemurahnya si pemberi. Yang dikenal dengan sifat pemurah daripada kalangan manusia akan memberi sesuai dengan sifat pemurahnya itu. Tapi kalau yang pemurah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memubhamkan, yakni menyembunyikan jenis ganjarannya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka ganjarannya adalah di sisi Allah. Jangan bayangkan berapa banyak ganjaran yang Allah akan bagi kepada dia selagi akal kita ini nak menghitung kekayaan Allah Subhanahu wa taala tak mampu, maka jangan guna akal kita nak menghitung bilangan ganjaran yang Allah akan bagi. Serahkan kepada yang tak mempunyai sempadan kekayaannya akan beri kepada kita Subhanahu wa taala mengikut sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lalu kemudian wala khaufun alaihim. Mereka tak perlu takut. Mereka itu siapa? Orang yang berinfak tadi. Tak perlu takut, dia kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan tak perlu untuk takut. Orang itu sifat semula jadi, tabiat manusia. Bila mana mempunyai harta, dia akan berikan harta itu keutamaannya kepada ahli keluarganya. Oleh sebab itu, warisan itu yang berhak untuk menerima itu adalah ahli keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyedari dan memahami sifat tabi'i manusia yang seperti itu, yang mungkin sebahagian daripada mereka akan berfikir, berbandingkan harta ini aku bagi kepada orang lain, baik aku bagi kepada ahli keluarga aku simpan, aku mati, nanti yang akan menikmati harta aku adalah ahli waris aku. Aku khawatir bila mana aku meninggal dunia ahli waris aku susah, karena harta yang aku bagi adalah harta yang ada pada aku berikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala beritahu la khaufun alaihim. Jangan takut kamu kepada ahli waris yang kamu tinggalkan, kepada keluarga yang kamu jamin nafkahnya. Allah menjamin, jangan kamu takut. Infakkan semampu kamu untuk meninfak apa yang kamu takutkan daripada ahli keluarga kamu untuk mendapatkan bahagian daripada harta yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu takut. Adakah jaminan yang lebih kuat dan lebih terjamin daripada jaminannya Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita tengok ramai orang adalah mempunyai satu perbuatan, hukumnya adalah boleh, seperti orang yang ingin menyimpan hartanya untuk masa hadapan. Jadi dia tak gunakan untuk yang lain-lain, disimpan untuk masa depan, masa tua. Kadang-kadang sebahagian pun masuk insurans untuk sakit keras atau mati atau apa saja, macam-macam sekarang dibuat. Fikirannya bila sampai mati saja. Allah Subhanahu wa taala menjamin bukan kepada orang yang berinfak itu saja, ahli keluarganya dijamin, bukan di dunia saja, di barzakh dan juga di akhirat. Manakah insurans yang lebih terjamin? Insurannya Allah Subhanahu wa taala atau insurannya manusia yang kalau apa-apa berlaku kepada satelit, kacau ini semua, habis semua, duit terbakar, hancur, tak ada dah. Jaminan Allah Subhanahu wa taala kekal, tak akan ada satu benda pun yang tidak tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim. Jangan kamu takut daripada harta yang kamu infakkan itu.
walahum yahzanun, dan dia tidak akan disedihkan. Siapa dia mereka itu yang tidak sedih? Orang yang berinfak tadi. Orang yang menganggap dirinya dalam infaknya duitnya kurang dan takut nanti masa depan macam mana, kalau sekian banyak kita keluarkan nanti kalau digunakan untuk kepentingan ahli keluarga dan lain sebagainya, macam-macam perhitungan. Walahum yahzanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berinfak di jalan Allah tidak akan sedih. Kalau tadi tidak takut karena kekhawatiran si pemberi sedekah itu takut ahli keluarganya tak tercukupi keperluannya, Allah jamin jangan kamu takut, aku tanggung keperluan ahli keluarga kamu. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang disedihkan oleh orang, yang dikhawatirkan dengan kesedihan seseorang yang berinfak itu akan kurangnya harta dan untuk digunakan keperluan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahum yahzanun, kamu tak perlu untuk bersedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bersedih artinya infak yang akan diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pemberian yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu merangkumi kepada 3 perkara. Merangkumi kepada 3 perkara. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan disedihkan. Apakah makna Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk tidak sedih? 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang berinfak itu, satu, infaknya akan digantikan oleh Allah. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagaimana jaminan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, kamu infak, aku infak kepada kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti rugi daripada infak yang kita infakkan dengan ganti yang nyata, maka akan diberikan ganti yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganti itu adalah ar-ridha. Keridhaan di dalam jiwa dan hati seseorang yang berinfak itu, ketika bersedekah dia diberikan ketenangan oleh Allah, keselesaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berinfak. Yang ketiga adalah jaminan daripada Allah yang dinamakan dengan rizki salb, yakni rizki yang tidak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rizki yang menjadi penolak kepada malapetaka yang boleh menimpa kepada dia, tapi kerana infak malapetaka itu tidak menimpa kepada dia. Jadi orang berinfak ada 3 perkara. Akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keridhaan yang kedua, atau digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu, yakni ganti yang nyata, atau diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun diberikan rezeki. Bentuk rezeki yang Allah berikan itu adalah bentuk rezeki barakah, ataupun daripada ditolak bala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dia berinfak. yakni di dalam beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya murka Allah boleh ditolak dengan sedekah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ubati pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Terkadang orang yang suka bersedekah, bila mana ada musibah menimpa kepada dirinya, maka musibah itu mudah untuk diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbandingkan kepada orang yang tidak bersedekah, terkena musibah yang sama, akan tetapi dia adalah menghabiskan masa, duit yang banyak untuk menyembuhkan penyakitnya, sementara yang suka bersedekah adalah penyakitnya sama, tapi cara menghilangkan penyakitnya itu dengan amat yang sederhana. Ini bahagian daripada walahum yahzanun, adalah tidak disedihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim.
perkataan yang ma'ruf, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan pengampunan atau maaf lebih baik berbandingkan kepada sedekah yang diikutkan dengan adza, yakni dengan gangguan kepada orang lain. Yakni seseorang yang bila mana dimintai sedekah tak mampu untuk bersedekah atau tak nak beri kepada orang yang meminta sedekah, maka jangan menyakiti orang yang meminta sedekah itu dengan memberi akan tetapi menyakiti. Tak perlu yang berbuat demikian. Dengan menolak permintaan orang yang meminta dengan kata-kata yang baik itu lebih baik berbandingkan dia bersedekah yang sedekahnya itu diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Wa maghfiratun, dan juga pengampunan atau maaf. Kadang-kadang orang itu meminta ikut dia punya keadaan. Datang kepada kita, datang kepada orang kaya, umpamanya minta satu permintaan atau permohonan ataupun sedekah. Dia mungkin dalam keadaan terjepit, susah, keadaannya sekian lama, dia mungkin ada pesakit di rumahnya yang susah, memerlukan kepada bantuan. Kadang-kadang orang yang meminta-minta ini datang kepada orang yang dimintai dengan mengatakan, kamu kaya buat apa? Kalau tak bagi duit kepada orang-orang miskin macam saya, bagilah, kedekut sangatlah kamu ini. Kalau orang yang meminta-minta itu berbuat sedemikian dengan kata-katanya, wa maghfiratun, baik kamu itu sabar memberikan maaf kepada orang yang meminta dengan tidak sopan itu, berbandingkan kamu terusik emosi kamu dengan kata-kata yang tidak sopan daripada si meminta. Kamu beri tapi kamu maki dia. Dimaki sebab walaupun dia mintanya tidak sopan, diberi tapi dimaki. Lebih baik kamu maafkan tak bagi, ataupun kamu senyap saja tak bagi, lebih baik berbandingkan kamu beri tapi kamu maki kepada dia. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Jadi larangan tadi dari Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah, larangan untuk melihat ihsan kita kepada orang lain dan untuk mengata-ngata dalam pemberian kita kepada orang lain. Kalau tak mampu untuk memberi, maka denganlah kata-kata yang baik. Mohon maaf, hari ini saya tak boleh bagi, minta maaf, kali ini insya-Allah lain kali saya boleh bagi. Ataupun kalau kita diusik emosi kita dengan si peminta yang dengan yang tidak sopan, maka kita pun juga tidak boleh untuk merespon dengan memberi dengan makian. Wa maghfiratun, langkah yang kedua, yakni maafkan kepada mereka karena dia orang yang meminta adalah terdesak dengan keadaannya, maka kita pun kena memahami kepada keadaan orang itu. Wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang badui dan meminta satu pemberian dengan menarik serban Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerah leher baginda Rasulullah, lalu kemudian badui itu mengatakan meminta satu pemberian daripada baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah mengatakan, wahai badui, bukankah cara kamu meminta ini boleh menjadi sebab kepada saya untuk tidak memberi kepada apa yang kamu minta? Kata badui itu mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau demikian. Aku tahu engkau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Demikian kata badui itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya dan maha penyantun. Hai orang-orang kaya yang memberi kepada orang yang meminta dengan menyakiti kepada perasaan peminta, maka kamu ini adalah tak lebih kaya daripada yang maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan kesuciannya masih tetap memberi walaupun manusia derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil sifat daripada Allah yang masih memberi walaupun manusia derhaka, maka ini adalah merupakan bahagian daripada sifat kita mengambil sifat pengampun. Seperti mana Allah adalah maha pengampun, sebaik-baik manusia untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah adalah sebaik-baik mereka yang memberi pengampunan dan maaf kepada orang lain. Dan wallahu ghaniyun halim, penyantun adalah sabar, tidak terusik emosinya bila mana orang yang meminta itu adalah meminta dengan cara yang kasar ataupun yang tidak sopan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita masya-Allah hadir bersama kita Habib Kazim bin Ja'far As-Sagaf. Beliau adalah salah satu guru yang saya belajar daripada beliau
bermula daripada syair dan banyak pengalaman saya dengan beliau ketika pergi Taiz ziarah Habib Ibrahim bin Aqil, dan juga di Baydha Habib Muhammad Al-Haddar, dan juga di syair yang saya banyak belajar fiqh dan juga hadis daripada beliau sampai di Tarim. Alhamdulillah malam hari ini Majlis Ta'lim Darul Murtada amat bertuah dengan kehadiran beliau di sini, ingin mengambil percikan daripada ilmu yang ada pada beliau hari ini, insya-Allah. Moga-moga menjadi bekalan kepada kita di dalam agama kita dan juga menjadi bekalan kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan dengar dan akan terjemahkan oleh anak muridnya Al-Ustaz Imran, insya-Allah. Terjemah Ustaz Imran. Saya punya suara agak tak elok, jadi anak muridnya akan terjemah insya-Allah. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك نتلقى هذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية. Alhamdulillah, yang mana kita bersama-sama kumpul di masjid ini untuk sama-sama kita menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. ونتلقى الأنوار ونتلقى الهداية. Dan kita menerima nur-nur cahaya Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى للعباد في كل ليلة. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakannya ke atas hamba-hambanya pada setiap malam. والتي أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الرحمات التي يفتحها المولى كل ليلة للعباد وللبلاد وللناس. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kita di antara melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat-rahmat yang Allah Subhanahu wa taala membuka bagi manusia pada setiap malam pada hamba-hambanya pada negeri-negeri. والتي علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ نصيبنا من هذه الرحمات ولا نتركها تذهب علينا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita agar kita mengambil bahagian daripada rahmat-rahmat ini dan janganlah kita biarkan dia pergi begitu sahaja. بأمر يسير جدا تقدر أن تأخذ نصيبك من هذه الرحمات المتنوعة في كل ليلة يفتحها الله. Dan dengan perkara yang sangat mudah kamu akan mendapat daripada nasib yang sangat banyak daripada rahmat-rahmat yang Allah Subhanahu wa taala buka setiap malam. في كل ليلة وفي كل يوم. Pada setiap malam dan setiap hari. وفي ليالي رمضان أكثر وأكثر. Dan lebih-lebih lagi pada malam-malam Ramadan. وفي أيام رمضان أعظم وأعظم. Dan lebih-lebih agung lagi pada siang-siang hari Ramadan. لذلك كان نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم Oleh itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam يعلم الأمة أن تأخذ نصيبها من هذه العطايا الإلهية المتنوعة. maka Rasulullah SAW mengajar ummahnya agar mereka mengambil hadiah daripada Tuhannya. ومن هذه الهدايا الربانية التي يرسلها الله عز وجل من خزائن كرمه. Daripada hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada khazanah-khazanah pemurahannya, والتي لا تنقص الخزائن مما يخرج منها كل يوم وكل ليلة للعباد وللناس. yang mana khazanah Allah Subhanahu wa taala tidak akan kurang selagi mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada manusia. انظروا لو أن ملك من ملوك الدنيا كريم وسخي جدا كل يوم يرسل لرعاياه هدايا يعطيهم إياها. Lihatlah seperti seorang raja yang sangat pemurah, yang mana hari-hari dia memberi rakyat-rakyatnya hadiah. Setiap hari memberi hadiah kepada rakyat-rakyatnya. فربنا كل يوم وكل ليلة يرسل لعباده هدايا الرحمة الإلهية. إذا كان ملك من ملوك الدنيا كل يوم يرسل لعباده خلوا kalau seorang raja pula setiap hari dia akan menghantar hadiah untuk rakyat-rakyatnya, setiap hari pada rakyat-rakyatnya.
فربنا كل يوم وكل ليلة يرسل لنا هداياه المعنوية سبحانه وتعالى. Maka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dia menghantar bagi hamba-hambanya setiap malam hadiah-hadiah yang tertentu. هدايا ملوك الدنيا تنفد وتنتهي. Dan hadiah raja-raja di dunia ini akan hancur dan akan habis. هدايا الملك الملوك سبحانه وتعالى باقية خالدة معك أيها الإنسان. Dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala akan kekal dengan kamu wahai manusia. خالدة لا تفنى أبدا ولا تزول. Akan kekal dan tidak akan hancur dan tidak akan pergi. كيف نأخذ هذه الهدايا الإلهية؟ Bagaimana kita hendak mahu ambil hadiah Tuhan kita? إلى أين نذهب حتى تصل إلينا؟ Kemana kita perlu pergi sehingga kita dapat mengambilnya? ما علينا أن نذهب إلى أي مكان، من أي مكان ممكن تصل إليك الهدية. Tidaklah kita perlu pergi ke mana-mana tempat. Di mana-mana tempat sahaja kita berada, hadiah itu akan sampai kepada kita. عبر جنود أنت لا تراهم، الملائكة تصل إلى قلبك. عبر جنود أنت لا تراهم. Melalui askar-askar engkau tidak akan dapat lihat. فقط عليك أن تطلب هذا من ملك الملوك. Fakat sahaja apa yang kamu perlu lakukan adalah kamu meminta Allah Subhanahu wa taala raja segala raja. قد علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن طلب نطلبه، كيف نكلم المولى، كيف نطلب من الله. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita sebaik-baik permintaan bagaimana kita hendak meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. فنحن قد لا نعرف نطلب من الله عز وجل. Sesungguhnya kita mungkin tidak tahu bagaimana kita hendak meminta Allah Subhanahu wa taala. لو أن ملكا كبيرا عظيما سخيا Kalau ada satu raja yang sangat besar, sangat pemurah, طلب من طفل صغير يطلب ما يريد من هذه المملكة فسيعطيه إياه. maka dia akan minta kepada satu kanak-kanak kecil, dia kata, mintalah apa-apa daripada kerajaan, aku akan beri kepada engkau. ماذا سيطلب الطفل الصغير على حسب تفكيره وعلى حسب تقديره؟ Apa pula satu orang kanak-kanak yang kecil akan minta daripada raja tersebut mengikut pemikiran dia. إن كان أبوه الطفل هذا أرشده وعلمه وقالوا يا ولدي اطلب من الملك كذا وكذا وكذا وكذا. Kalau bapaknya telah mengajar kanak-kanak tersebut, wahai kanak-kanak, mintalah perkara seperti ini, seperti ini, seperti ini. إن كان أبوه لم يعلمه ماذا سيطلب الولد الصغير؟ ألعاب وأشياء خفيفة لا يدري ماذا في خزائن الملك هذا. Maka kalau bapaknya mengajarnya dan dia faham, maka dia akan mendapat faedah. Tetapi kalau bapaknya tidak mengajarnya, maka apa yang dia akan dapat, dia akan dapat perkara kecil sahaja. نحن إذن مستوانا في الطلب من الله كالأطفال مع الأنبياء. Dan kita pula apabila kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kanak-kanak dengan bapa dia, dan juga para nabi seperti bapa kita. والأولياء كالرجال البالغين العاقلين يعرفون ماذا يطلبون. Dan para wali mereka mengetahui apa sahaja mereka yang hendak minta daripada Allah. لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أولا هذا الدعاء كل يوم الصباح وكل ليلة. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita membaca doa ini pada setiap pagi dan malam. 6 كلمات. 6 kalimat. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. Wahai Allah, aku meminta engkau kebaikan hari ini, فتحه dan pembukaan hari ini, ونصره ونوره dan bantuan dan cahayanya, وبركته وهداه. dan berkatnya dan juga petunjuknya. بركة تطلب من الله. Dan barakah yang kamu minta pada Allah SWT, هداية تطلب من الله. dan petunjuk yang kamu minta daripada Allah, فتح تطلب من الله. dan pembukaan dari Allah yang kamu minta daripada Allah, نور تطلب من الله. dan cahaya yang kamu minta dari Allah, نور ينور القلوب وينور العقول. dan cahaya yang menerangkan hati dan menerangkan akal. نور معنوي ليس كنور السرج ولا الشمس. Nur yang maknawi yang bukanlah seperti nur yang cahaya daripada yang kamu dapat daripada lampu ataupun cahaya daripada matahari. نور من الله مذكور في سورة النور. Nur daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Nur. وتطلب هذه الأشياء من الله. Mintalah daripada perkara-perkara ini daripada Allah Subhanahu wa وكل taala. ليلة تطلبها أيضا من الله. Dan sepanjang malam mintalah daripada Allah. لأن كل يوم له تنزل جديد وله إمدادات جديدة من الله. Kerana setiap hari itu ada benda-benda yang baru turun daripada Allah dan bantuan-bantuan yang baru. فكل ليلة تقول اللهم إني أسألك خير هذه الليلة. Maka setiap malam engkau mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku meminta daripada engkau kebaikan pada malam ini. فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. Pembukaannya, pembantuannya, fathaha wa nasraha wa nurha, yakni cahayanya, wa barakatah, dan juga barakatnya, dan juga wa barakatah wa hudaha, dan juga petunjuk pada malam hari itu. أنت في بداية الأمر Engkau pada permulaannya تقول هذه الدعوات يوميا وليليا. katakanlah doa ini setiap malam dan setiap hari. ولكنك قد لا تشعر ماذا حصلت عليه. Akan tetapi mungkin engkau tidak akan rasa apa yang kau dapati daripada membaca doa قد ini. لا تجد الفرق.
mungkin kau tidak akan rasa apa-apa قد perbezaan. لا تحس أنك حصلت على شيء إن قلت هذا الدعاء وأن لم تقل هذا الدعاء. Mungkin engkau tidak akan rasa apa-apa sesuatu pun sama ada kau baca ataupun tak baca. ولكن لا تصدق إحساسك. Akan tetapi janganlah benarkan dengan perasaan kau. فوق إحساسك كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Lebih daripada perasaan kau adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أن كلام الله تعالى Sesungguhnya kalam Allah Subhanahu wa taala وكلام النبي المصطفى محمد صلى الله عليه dan وسلم kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوق ما نشاهده فوق ما نسمعه فوق ما نحسه. adalah lebih daripada apa yang kita boleh lihat, adalah lebih daripada apa yang kita boleh rasa. فإذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن berkata kepada kita, الملائكة يكونون معنا في مجالس الذكر والعلم kalau Rasulullah SAW berkata kepada kita, sesungguhnya malaikat akan bersama-sama kita di majlis-majlis ilmu. تشاهدهم أنت بعينك صدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Walaupun kamu tidak dapat lihat dengan mata kasar kamu, maka benarkanlah, dengarlah cakap Rasulullah SAW. حتى لو شاهدتهم أنت بعينك Walaupun kau nampak dengan mata engkau sendiri, ولم يقول النبي أن الملائكة يحضرون dan malaikat tidak, dan Rasulullah SAW tidak berkata bahawasanya malaikat itu hadir, سنتشكك في رؤيتك. maka kita boleh jadi syak pada engkau punya penglihatan. يمكن هذا حق يمكن خيال يمكن تصور. Mungkin ini menjadi kebenaran, mungkin ini adalah sebagai khayalan, mungkin ini pergambaran sahaja. لكن عندما يقول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Akan tetapi kalau orang yang benar, yang dibenarkan berkata sallallahu alaihi wasallam, عندما يقول شيئا انتهى الكلام حق. apabila dia cakap sesuatu sudah habis cerita, iaitu adalah benar. قال الإمام الغزالي رحمه الله Imam Ghazali berkata rahimahullah, إذا كان حاكم العقل فوق حاكم الجوارح kalau akal itu melebihi daripada kalau akal itu membuat sesuatu keputusan lebih daripada apa yang badan boleh membuat satu keputusan, فكيف بحكم أحكم الحاكمين؟ bagaimana pula hukum daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana daripada segala yang bijaksana? ومثال هذا Dan contoh seperti ini, النجوم في السماء bahawasanya bintang-bintang di langit, نراها صغيرة جدا kita lihat bintang itu sangatlah kecil. لكن حاكم العقل يقول لك Akan tetapi orang yang berakal boleh memikir akan berkata kepada engkau, هذه كبيرة جدا أكبر من الأرض. ini adalah sangat besar, lebih besar daripada bumi ini. فإن قال هذه صغيرة جدا Kalau dia berkata ini kecilnya, نقول لا تصدق عينك الآن صدق عقلك هذه أكبر من الأرض هذه كبيرة جدا. kalau engkau berkata ini kecil saja, maka janganlah benarkan apa yang mata engkau lihat, sesungguhnya bintang itu lebih besar daripada bumi. وإذا عقلك قال لك شيء يقول قدرة الله فوق ما يتصور عقلي أنا. Kalau akal engkau itu berkata tentang sesuatu, maka katalah pada diri engkau bahawasanya kekuasaan Allah SWT itu lebih daripada apa yang kamu boleh كل ما pikirkan. يقوله الله ويقوله رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Segala apa yang Allah dan Rasulullah SAW berkata, خلاص صدقت قبلت عقولنا أم لم تقبل. maka di situlah sama ada kita punya pemikiran terima ataupun tidak terima. عندما يقول لك رسول الله عذاب في القبر رأيت أو ما رأيت. Kalau Rasulullah SAW berkata kepada engkau azab di dalam kubur, itu ada azab di dalam kubur, sama ada kau lihat ataupun kau tidak lihat. تصور عقلك أم لم يتصور عذاب. Pikiran kau boleh berfikir, boleh gambarkan ataupun tidak boleh gambarkan. Azab tetap azab. وفي نعيم Ada nikmat dalam kubur, nikmat tetap akan ada. وإن كنت لا تراه بعينك Walaupun kau tidak dapat lihat dengan mata kasar ولا engkau, تشمه بأنفك تشم التراب حق القبر ما في نعيم. kemudian engkau tidak dapat bau dengan hidung kau pergi kepada atas kubur, bau ke tanah-tanahnya, engkau tak bau wangi pun. لكنه يدرك بأشياء أخرى. Akan tetapi iaitu perkara-perkara seperti itu dapat dirasai dengan perkara-perkara yang lain. يدرك بالقلب وبالروح وليس بالعقل والفكر. Dapat dirasai dengan hati dan dengan ruh, bukanlah dengan anggota badan kita. وليس بالقلب هذه المضغة التي تضخ الدم. Bukanlah dengan hati yang kita namakan sebagai jantung yang penuh dengan darah dan juga daging. قطعة اللحم هذه المودعة في الجانب الأيسر من الصدر. Satu darah daging yang kita dapat di bahagian kiri kita, di dada kita. هذه القطعة من اللحم شغل الأطباء والدكاترة يعالجونها يشرحونها يعملونها. Ini adalah kerja doktor-doktor dan yang mana mereka mempulihnya, membaikinya. القلب المعنوي Yang kita maksudkan adalah hati maknawi المربوط بهذه المضغة yang ada kena mengena, mengait dengan daging darah ini, الذي يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, قلب المؤمن يزهر بالنور hati manusia itu dihiaskan dengan cahaya وقلب الكافر أسود. dan hati orang kafir itu hitam. كل يوم
الناس يعملون عمليات جراحية يشقون صدور الناس ما يرون قلب الكافر أسود ولا قلب المؤمن أبيض نفس اللحم نفس القطعة. Setiap hari doktor-doktor memotong jantung orang dan melihat tidak ada pun mereka mendapati jantung orang kafir itu hitam ataupun jantung orang Islam itu putih. إذن القلوب المعنوية Oleh itu hati yang dimaksudkan dengan Rasulullah hati yang ma'nawi, التي ذكرها الله تعالى في سورة قاف yang mana Allah SWT sebutkan di dalam surah Qaf, في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. sesungguhnya Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya perkara-perkara seperti itu menjadi peringatan bagi mereka yang mempunyai hati. فإذا نقول هذه الأذكار عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila kita sebutkan dengan zikir-zikir ini yang kita dapat daripada Rasulullah, هذه الأذكار النبوية dan zikir-zikir kenabian ini آخر الورد اللطيف. pada akhir-akhir Wildul Latif, اللهم أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وخيرها وخير ما قبلها. wahai Allah, aku meminta perlindungan daripada engkau kejahatan pada malam ini dan kejahatan yang ada pada malamnya, dan aku meminta kepada engkau kebaikan yang pada malam ini dan kebaikan yang ada pada dalamnya. هذه الكلمات Dan kalimat yang ini كشبكات الاصطياء تصيد لك الخيرات وأنت لا تشعر. ini adalah seperti network yang mengait, memancing semua kebaikan. عندما تقول اللهم أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. Apabila engkau berkata, wahai Allah, kami meminta perlindungan dengan kau daripada kejahatan malam ini dan jahatan yang ada pada malam ini, تقام أمانك موانع معنوية من الشرور ما تصلك الشرور أبدا. maka akan datang askar-askar ataupun sesuatu yang melarang kau, yang membenting kau daripada kejahatan. Kejahatan tidak boleh sampai kepada engkau. في البداية أنت لا تشعر بهذا Mungkin pada permulaan kamu tidak akan rasa, ولن تشعر بهذا dan engkau tidak akan rasa أن هذا شيء غالي bahawasanya perkara ini adalah sangat mahal, عند الله سبحانه وتعالى sangat berharga di sisi لا Allah. يعطيه إلا الصادقين Allah SWT tidak akan memberikannya melainkan orang-orang yang benar-benar, المنورين الثابتين. yang diberi cahayakan, yang mempunyai kekuatan sabat. لكن الحمد لله Akan tetapi alhamdulillah, بمجرد ما يقول الإنسان هذه الدعوات dengan sahaja manusia berkata dengan doa-doa ini, تحصل له البركة والخير وإن كان لا يدري وإن كان لا يحس وإن كان لا يشعر. dia akan mendapat barakah dan kebaikan walaupun dia tidak tahu dan dia tidak rasa. فإذا هذا المجلس المبارك من خير هذه الليلة Oleh itu majlis ini adalah daripada kebaikan malam ini, ومن بركة هذه الليلة daripada barakat malam ini, ومن نور هذه الليلة dan daripada cahaya malam ini, ومن هداية هذه الليلة dan daripada petunjuk malam ini, ومن فتوحها ونصرها إن شاء الله. dan juga antara pembukaan Allah SWT dan bantuan Allah SWT. لأن خطواتكم محسوبة ذهاب وإياب Kerana setiap tapak engkau dikira pergi dan balik. ثم اعتكاف. Kemudian iktikaf kamu. ممكن يكون هذا المجلس في بيت في ساحة في أي مكان. Kemudian majlis ini boleh jadi di satu padang ataupun di rumah ataupun di mana-mana في lain. المسجد شيء آخر. Akan tetapi di masjid ini sesuatu yang berbeza. ترتفع الدرجات في المسجد. Darajah engkau akan ternaik di dalam masjid. حتى قال القائل الأول الشاعر رحمه الله Sehingga berkata seorang syair, قال وفي المساجد سر dan sesungguhnya di dalam masjid itu ada rahsia-rahsia ما جلست بها yang mana tidak aku duduk di dalam masjid إلا تعجبت ممن يسكن الدورة. melainkan aku pelik bagi mereka-mereka yang duduk di dalam rumah-rumah. نور وأنس للجليس بها. Cahaya dan jinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk di dalamnya. وحفظ من كل شر وضر فاسمع الشورى. وحفظ من كل شر. Dan permeliharaan daripada segala kejahatan dan kebahagiaan وإن تكن yang kebahayaan, afwan. وحفظ من كل شر وضر فاسمع الشورى. وإن تكن خالية Maka dengarlah orang-orang yang beri nasihat. Kalau ليست بها وإن تكن خالية ليست بها أحد dan kalau masjid itu pula kosong dan tidak ada orang, فاعتكف فيها واجلس تجد نورا. maka apabila engkau duduk dan kau berniat iktikaf, maka kamu akan mendapati cahaya. إذا كان الناس في المسجد Kalau manusia di masjid, رحمات أكثر وأغزر. maka kalau manusia ada pula di dalam masjid, maka rahmat akan datang dengan lebih lebat dan lebih banyak. إذا ما يوجد أحد في المسجد Kalau tidak ada orang dalam masjid, الرحمات أصفى وأبهى. maka rahmat akan menjadi lebih suci dan lebih baik. لذلك عندنا بلدة في بلاد اليمن في أسفل بلاد اليمن في حضرموت. Oleh itu kita ada satu negeri di negeri Yaman, yakni satu bandar negeri Yaman di hujung-hujung, اسمها تريم. nama dia Tarim. بلدة صغيرة Negeri yang sangat kecil, يعني محدودة جدا صغيرة.
Ya, dia sangat kecil, ada borderline dia. كم فيها مساجد؟ Berapa masjid ada dalam situ? 400 مسجد. 400 masjid. 400 مسجد في تريم. 400 masjid di Tarim. الذي زار منكم تريم وسيزورها إن شاء الله Yang daripada أو سيزورها mereka, kamu-kamu yang telah berziarahi Tarim ataupun kamu-kamu yang akan menziarahi Tarim, سيرى في حافاتها القديمة kamu akan lihat pada tempat-tempat yang lama, المساجد متقاربة جدا. masjid sangatlah dekat di antara satu sama lain. هنا مسجد، Di sini masjid, هنا شارع، di sini jalan هنا raya, مسجد، di sebaliknya ada Huna masjid. syara'. Kemudian ada jalan raya, هنا مسجد. kemudian ada كيف masjid. بنيت المساجد هذه في هذه البلدة الصغيرة تريم؟ Bagaimana dibina sebanyak masjid ini di negeri yang sangat kecil? كان أهلها Adalah orang-orang daripada orang Tarim, يحبون المساجد. mereka suka pada masjid. أي شخص Siapa-siapa sahaja, عنده قطعة أرض حتى صغيرة mereka ada tanah walaupun kecil, يقفها مسجدا، mereka mewakafkan untuk masjid. يجلس فيه ليلا ونهارا، Mereka duduk dalam masjid siang dan malam. يخرج عند أهله قليل وباقي وقته كله في المسجد. Mereka akan pergi kepada keluarganya kepada keluarganya sedikit, kemudian mereka kembali ke dalam في masjid. مساجد أخرى Ada masjid-masjid yang lain. يقولون له طيب أنت لا تبني مسجد جديد، اذهب إلى ذلك المسجد. Kemudian ada beberapa orang akan berkata, ada beberapa masjid yang lain, kau janganlah bina masjid, pergilah ke masjid yang lain. مسجد قريب Masjid dekat saja. يجعل الأرض التي يملكها نصفا مسجدا ونصفا بيتا. Maka dia akan jadikan tanah yang dia miliki itu separuh masjid, separuh rumah. لماذا لا تذهب إلى ذلك المسجد قريب جدا؟ Kenapa engkau tidak pergi ke masjid itu, sangatlah dekat? يقول أخاف على خطواتي أن تضيع إلى ذلك المسجد، حتى الخطوات لا أريدها أن تضيع علي، أريد مسجد في محلي في مكان. Aku tidak mahu membazirkan langkah kaki aku sehingga aku pergi ke masjid tersebut. Aku hendak menjaga tapak kaki aku sampai aku dapat masjid dekat sekali sebelah rumah aku. فتجده يجلس في مسجده هذا الصغير والمسجد الآخر بقربه خطوات ستذهب وتجي، يقول لا يكفينا أنا في مسجدي هذا ليلا ونهارا في ذلك المسجد. Kita boleh dapati juga dia boleh menjalan kaki kepada masjid yang dekat, tetapi dia kata tidak, aku nak duduk di masjid ini, aku tidak mahu membazir langkah kaki aku. حفاظ على الأوقات. Kerana mereka sangat jaga pada masa. يخرجون إلى يوم الجمعة إلى الجامع. Mereka keluar hari Jumaat kepada masjid jami'. الدروس المجالس كلها في المسجد. Semua pelajaran dan juga ad-durus dan segala majlis di masjid-masjid. وصارت بلدة نورانية Maka negeri menjadi bercahaya sekali. كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق. Seperti mana dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq العصور الأولى أيام الرسول pada zaman-zaman pertama di zaman Rasul. كان يذهب إلى الحرم المكي، Dia pergi ke Haram, Masjidil Haram. لكن في بداية الإسلام Akan tetapi pada permulaan Islam, الكفار في مكة وقد يسمعون كلام غير حسن وغير ذلك، maka orang-orang kafir ada di Mekah dan mereka mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik dan sebagainya. ماذا فعل سيدنا أبو بكر الصديق؟ Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? بنى له مسجدا صغيرا في فناء الدار حقه في جوار داره، مسجد صغير. Maka Abu Bakar Siddiq membina masjid yang kecil di sebelah rumah dia untuk mereka-mereka semua. وترك الذهاب إلى الحرم المكي. Dan dia meninggalkan peluang dia untuk pergi ke Masjidil Haram, صلاة فيه ب100,000 yang mana solat itu bersama dengan 100,000. وجلس في مسجده الصغير هذا بجوار داره Dan dia duduk di masjid dia yang kecil yang sebelah rumah dia. يعتكف ويقرأ القرآن. Dia beriktikaf dan membaca Al-Quran. فكانت الناس تأتي إليه تستمع قراءته. Kemudian manusia datang kepadanya dan dengar bacaan-bacaannya. كان سيدنا أبو بكر رجلا أسيفا حزينا. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar itu seorang yang sangat cepat sedih. فإذا قرأ القرآن Apabila dia membaca Quran, جاء الناس يسمعون حسن قراءته maka manusia akan datang untuk mendengar bacaannya. حتى من الكفار Sehingga orang-orang kafir sekalipun, يعجبون من حسن قراءة سيدنا أبي بكر. mereka sangat bertakjub dengan cantiknya bacaan Abu Bakar Siddiq. حتى الأطفال الذين كانوا على الفطرة Sehingga kan kanak-kanak yang mereka di dalam fitrah mereka, إذا سمعوا قراءة سيدنا أبي بكر apabila mereka mendengar bacaan Sayyidina Abu Bakar, انجذبوا إلى قراءة سيدنا أبي بكر maka mereka akan tertarik dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. مدهوشين مبهورين من هذا الكلام العجيب العظيم. Mereka pelik dan rasa
tersangkut dengan perkataan yang sangat ajaib ini. فيخاف آباهم عليهم من الإسلام، يقولون إذا بقوا يستمعون القرآن سيسلمون سيهتدون، يأخذونهم تعال لا تسمعون هذا الرجل. Kemudian ibu bapa mereka takut mereka memasuki Islam. Kemudian ibu bapa mereka, kalau kamu semua sentiasa mendengar bacaan Quran, maka kamu akan masuk Islam. Maka ibu bapa mereka menjauhkan mereka daripada bacaan yang الحمد لله berkesedih. ربنا أكرمكم بهذا المجلس المبارك العظيم. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kamu dengan majlis yang hebat ini. وفي المسجد Dan di dalam masjid وعلى القرآن، yang ada kena-mengena di dalam dengan Quran. أعظم علوم في القرآن، Sebaik-baik ilmu, sebesar-besar ilmu adalah dalam Quran. العلوم كلها في القرآن. Semua ilmu itu kita boleh dapati dalam Quran. واتل القرآن كلام ربك Dan bacalah Quran, perkataan Tuhan kamu. ولا تذهل، الذهول تنسى، Dan janganlah kamu lupa. ولا تغبي، Dan janganlah kamu menggaibkan diri. فأن فيها الهدى Sesungguhnya dalam Quran itu ada petunjuk. والعلم فيه معا، Dan dalam Quran itu ada petunjuk dan ilmu bersama-sama. والنور والفتح، Dan cahaya dan permukaan. أعني الكشف للحجب. Yang mana aku maksudkan adalah permukaan daripada segala hijab. كم للأئمة الربانيين Orang-orang imam-imam yang sempurna, كل آية من القرآن setiap ayat daripada Quran, يقدر أن يعرف أحكام الشرع كلها، mereka dapat tahu hukum-hukum syariah daripada setiap ayat Quran. يستخرج بروحه Mereka mengeluarkan hukum-hukum كل ما syariat dan يتعلق بهذه الكلمة. mereka mengeluarkan hukum-hukum syariat dengan menggunakan hati-hati mereka daripada setiap kalimat. مثلا سورة الفاتحة، Kita katakan surah إذا Fatihah. قرأ صراط الذين أنعمت، Apabila kita membaca siratal ladzina an'amta, yakni jalan-jalan yang engkau telah memberi nikmat. مباشرة بعد النطق بكلمة أنعمت Setiap sejelas sahaja mereka menyebut perkataan an'amta, يطلع في شاشة القلب حقه والباطنية maka skrin hati mereka, درجات المنعم عليهم mereka dapat tahu darjah yang diberi nikmat ke atasnya وأسباب النعمة dan sebab-sebab yang mendatangkan nikmat والموانع من النعمة dan benda-benda yang menghalang nikmat ودرجاتهم. dan juga إذا darajat-darajatnya. قال غير المغضوب Apabila dia berkata dan bukan orang-orang yang kau marah ke atas يعرف درجات المغضوب عليهم mereka dapat tahu darajat-darajat yang Allah SWT marah ke atas mereka. وأسباب الغضب، لماذا ربنا غضب عليهم. Dan sebab-sebab yang mana Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka, kenapa Allah SWT marah kepada إذا mereka. قال نعبد Apabila dia berkata aku menyembah engkau, يعرف أنواع العبادات، mereka tahu daripada jenis-jenis ibadah, الصلاة والصوم الزكاة الحج. puasa, salat, zakat dan haji. شروط الصلاة مبطلاتها، شروط الزكاة ممنوعاتها، شروط الحج إحرام الحج. Dan syurut-syurut zakat dan yang membatalkannya dan syurut zakat apa? محرمات الإحرام، شروط الحج، أركان الحج. Dan benda-benda haram di dalam ihram dan syarat-syarat haji. فقط لما يقرأ نعبد Semenjak sahaja dia membaca na'budu, yakni aku menyembah engkau, مثل جهاز الكمبيوتر هذا الموجود في زمننا، seperti juga komputer yang kita ada pada zaman kita ini. تكتب كلمة كذا مثل عبادة، Contohnya engkau meletakkan satu kalimah ibadah, تسوي بحث هكذا، engkau menjadikan search, تضغط على الزر قليل maka engkau menekan enter, تطلع في الشاشة وكل الأحاديث كل الآيات. maka akan keluar semua hadis dan ayat yang ada kena dengan ibadah. هذا في أجهزة مصنوعة بأيدي المخلوقين وأفكار المخلوقين. Ini adalah satu penciptaan yang dilakukan dengan tangan manusia dan pikiran manusia. فكيف بعلوم الصالحين الصديقين؟ Bagaimana pula ilmu para salihin dan orang-orang yang benar dengan Allah? فمجلسكم على القرآن Maka majlis-majlis kamu ini di atas Quran, ما شاء الله أنوار عظيمة. Masya Allah, cahaya yang sangat hebat sekali. والقرآن أعظم معجزة للنبي محمد صلى الله عليه Dan وسلم، Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi أعظم wasallam. من معجزة انشقاق القمر، Lebih besar daripada mukjizatnya yang apabila dia membelahkan bulan, أعظم من حنين الجذع، dan lebih besar daripada kesedihan sepotong kayu, أعظم من نبع الماء من بين أصابع الرسول. lebih besar daripada air yang keluar di antara jari-jari Rasulullah. لأن هذه المعجزات لم يبقى أثرها. Kerana mukjizat-mukjizat tersebut kesan-kesannya tidak kekal. نعم انشقاق القمر بقي أثره. Ya, bahawasanya perbelahan bulan itu masih ada kesannya. كان أحد أكابر علماء المسلمين Adalah satu daripada ulama-ulama yang hebat daripada ulama Islam في إحدى البلاد الأوروبية، di dalam satu negara Eropah. كان يشاهد قناة Dia melihat satu channel إنجليزية، bahasa Inggeris. كان
الذي يعمل اللقاء إنجليزيا adalah apabila yang melakukan perjumpaan itu adalah orang English, وكان المستضاف أمريكيا dan orang-orang yang dijemput itu orang Amerika. فكان الإنجليزي هذا يسأل أمريكي Kemudian orang-orang Inggris ini bertanya kepada orang Amerika, ويقول له ماذا استفادت البشرية من طلوع القمر؟ kemudian dia bertanya kepadanya, apa yang manusia dapat faedah daripada pergi ke bulan? فيدافع الأمريكي هذا Maka orang-orang Amerika berkata, ويقول احنا استفدنا إنجازات وكذا والبشرية استفادت من طلوع القمر. kemudian dia kata kami dapat faedah yang banyak dan begini begitu apabila kita dapat naik ke bulan. فالإنجليزي يرد عليه Kemudian orang yang Inggris itu berkata kepadanya, يقول إيش فائدة من طلوع القمر؟ apa faedah yang kamu dapat daripada kamu naik ke bulan? مليارات الأموال خسرتوها من أجل طلوع القمر. Juta-juta duit kamu telah habis untuk naik ke atas bulan. لو صرفت هذه المليارات في علاج الأمراض والسرطانات أليس هذا أفضل؟ Kalau duit-duit ini dibelanjakan untuk membaikkan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sakit kanser, bukankah itu memberi faedah yang lebih banyak? فيقول أمريكي هذا ممكن أفضل لكن طلوع القمر هذا إنجاز في تاريخ البشرية وهذا كذا وكذا. Kemudian orang Amerika tersebut berkata, wahai orang Inggris, mungkin boleh mendapat faedah, akan tetapi apabila menaik bulan ini membuat satu sejarah yang di dalam kesejarahan manusia. الشيخ المسلم هذا يشاهد وعنده بعض أصدقائه يشوفون هذا اللقاء. Maka ada satu orang syekh Islam itu, dia bersama beberapa kawannya, dia melihat channel ini. مرة أخرى إيش من فائدة؟ الناس تموت جوع، الناس تموت جوعة في أفريقيا في كذا، وأنتم تبذلون هذه الأموال كلها لأجل القمر، إيش من فائدة هذا؟ Kemudian orang Inggris tersebut berkata dengan orang Amerika itu, apa faedah lagi yang kamu dapat daripada naik ke atas bulan? Orang mati lapar dan segalanya, kamu bazir banyak duit, kamu naik ke atas bulan. يقول هذا في فوائد، هذا علم. Kemudian dia berkata, ini ada banyak faedah, ini ada banyak ilmu. يقول هذا غرور العلم، هذا الأجل غرور أننا صعدنا القمر، أي من فائدة للناس؟ Kemudian dia berkata, ini semua penipuan sahaja daripada ilmu, ini semua tidak betul, ini semua gambaran-gambaran sahaja. طيب آخر الشيء، Kemudian akhir sekali, قال نحن صعدنا القمر، kemudian dia berkata, kami naik ke atas bulan واكتشفنا اكتشاف علمي dan kita dapat manfaat ilmu ما يمكن إثباته yang tidak boleh dibenarkan, إلا بالطلوع إلى سطح القمر. melainkan kalau kita naik ke atas bulan. إيش من اكتشاف هذا؟ Apa kebenaran yang didapat? قالوا وجدنا أن سطح القمر مشقوق النصفين. Kemudian dia berkata, kita mendapati bahawasanya di atas bulan itu kesan belah dua bulan itu. ولو لم نصعد إلى سطح القمر لما قدرنا نكتشف هذا ونثبته للناس كلهم. Kalau kita tidak naik ke atas bulan, kita tidak dapat tahu ilmu ini dan kita tidak dapat membenarkan bagi manusia apa yang mereka tahu. الشيخ المسلم سبحان الله الله أكبر. Kemudian Syekh Islam itu berkata, subhanallah, Allahu Akbar. انظر كيف الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء بذل الأموال كلها وهم لا يشعرون حتى يثبتون للناس في هذا الزمان انشقاق القمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dia berkata, lihatlah bagi mereka, dengan tidak mereka rasai, Allah SWT telah menjadikan mereka telah belanja dengan harta yang banyak sekali untuk, walaupun mereka tidak mendapat manfaat, akan tetapi memberi manfaat kepada orang yang lain sehingga dapat membenarkan bahawasanya bulan itu pernah terbelah. ولكن من أعظم من هذا القرآن. Akan tetapi lebih hebat daripada itu adalah Quran. الحمد لله الذي هو بين أيدينا. Alhamdulillah yang mana Quran itu ada di hadapan kita. تأخذون علومه وأنواره وبركاته. Kamu mengambil ilmunya dan juga cahayanya dan juga barakatnya. وسيأتيكم الآن شهر القرآن شهر رمضان. Dan akan datang kepada kamu satu bulan, iaitu bulan Quran, bulan Ramadan. الذي أنزل فيه القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang mana Quran itu diturunkan di atas hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أتقى قلب لله قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قلب في الناس قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hati yang paling merahmati manusia adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi لا wasallam. يوجد قلب ملاه الله بالرحمة كقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak akan kamu dapati hati yang penuh dengan rahmat seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى الرحمات التي لنا ولكم في قلوب أمهاتنا. Sehingga kan rahmat-rahmat yang ada di dalam hati emak-emak kita, ما في قلب النبي محمد من الرحمة أعظم ما في قلوب أمهاتنا. ada pada hati Rasulullah SAW, bahkan lebih hebat daripada itu. فلذلك نقرأ القرآن Oleh itu kita baca Quran في رمضان di dalam bulan Ramadan, بالخصوص
dengan khususnya di dalam bulan Ramadan. قراءة القرآن في رمضان Membaca Quran di dalam bulan Ramadan أعظم من أي شيء آخر. lebih hebat daripada apa-apa benda yang lain. وبعد السحور أو قبيل الفجر Dan selepas waktu suhur dan sebelum waktu fajar أعظم وقت لقراءة القرآن هذا الوقت. adalah waktu yang terhebat sekali untuk kita membaca Al-Quran. قراءة القرآن في هذا الوقت بالخصوص Membaca Quran pada waktu-waktu ini pada khususnya تشفع لك عند الله يوم القيامة. akan memberi engkau syafaat pada engkau di hari kiamat. يتصور القرآن أمامك يوم القيامة Quran akan menjadi satu gambaran di hadapan kau di hari kiamat, بصورة محسوسة pada satu gambaran yang boleh dirasa. ويتكلم أمام الله Maka dia akan berkata-kata dengan Allah. كلام قوي Kalam yang perkataannya sangat kuat sekali. ويدافع عن من يقرأه Dan dia melindungi orang yang membacanya. ويقول يا رب أنا منعت هذا المنام بالليل شفعوا فيه يا رب. Maka dia berkata kepada Allah, wahai Allah, aku telah melarang dia daripada tidur pada waktu malam, maka berilah syafaat kepada dia. وربنا يقبل شفاعة القرآن لا يردها أبدا. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tentu sekali akan terima syafaat Quran. Allah tidak akan menolaknya sekalipun. القرآن شافع مصدق Dan Quran itu memberi syafaat yang selalu dibenarkan. في فهم من صفات الله. Satu sifat daripada sifat Allah. تصور ويتكلم Dia akan digambarkan dan dia akan berkata-kata. ويدافع عنك Dan dia akan melindungi engkau. ويقول أنا منعت فلان هذا المنام كان يريد من النوم أنا منعته المنام يا رب إذن شفعني فيه يا رب. Kemudian dia berkata, wahai Tuhan, aku telah melarang dia daripada tidur. Dia hendak tidur, tetapi aku telah melarang dia daripada tidur, maka engkau berilah syafaat kepada dia dengan aku. واقرأ القرآن نهارا في رمضان Dan juga baca Quran pada waktu siam di dalam bulan Ramadan. وأنت صايم. Dan ketika mana engkau berpuasa, له سر عظيم عندما تقرأ وأنت صايم في النهار. engkau akan dapat rahsia yang sangat hebat sekali apabila kamu membaca pada siang Ramadan dan engkau berpuasa. إذا أنت تقرأ بعد كل صلاة ورقتين Apabila engkau membaca selepas setiap solat 2 helai kertas, ستختم القرآن كله في شهر رمضان. kamu akan habis Quran dengan sempurna daripada permulaan hingga habisnya 1 bulan Ramadan. كنت تقرأ بعد كل صلاة 4 ورقات Kalau engkau membaca 4 helai Quran selepas setiap salat, ستختم ختمتين في القرآن في maka رمضان. kamu akan dapat 2 khatam di dalam bulan كان Ramadan. الإمام أبو حنيفة Sesungguhnya Imam Abu Hanifah يقرأ في رمضان di dalam bulan Ramadan 60 ختمة. membaca 60 khatam. ختمة بالليل وختمة بالنهار. 1 khatam di dalam waktu hari dan 1 khatam di waktu malam. متى وقت العلم؟ Bila masa yang dia belanja untuk ilmu متى pula? وقت الأذكار الأخرى؟ Bagaimana pula dengan zikir-zikir yang lain? 60 ختمة في رمضان. 60 kali khatam di dalam 1 bulan Ramadan. كثير من الناس وكثير من الناس Dan banyak lain-lain daripada manusia. فنقرأ القرآن في رمضان Maka kita bacalah Quran di dalam bulan Ramadan يوميا hari-hari, ولو 7 آيات walaupun 7 ayat. وفي غير رمضان Dan juga selain daripada Ramadan, يوميا hari-hari, ولو 7 آيات. walaupun 7 ayat. خذ المصحف Ambillah Quran وافتح القرآن dan bukalah وانظر إلى المصحف dan lihatlah pada Quran واقرأ 7 آيات. dan bacalah 7 ayat. اكسر حاجز الشيطان Pecahkanlah benteng-benteng syaitan في أخذ المصحف. dengan mengambil Quran بعض tersebut. الناس لا يحمل مصحفا Dan sebagian orang tidak إلا يوم mengambil, الجمعة فقط. dia tidak akan memegang Quran melainkan hari Jumaat بعض sahaja. المسلمين Sebahagian orang-orang من Islam رمضان إلى رمضان dia daripada satu Ramadan ke Ramadan yang في lain. غير رمضان Pada hari-hari yang selain daripada Ramadan ماشي وقت للمصحف. tidak ada waktu untuk Quran. خطأ. Ini adalah salah. اقرأ القرآن Bacalah Quran ولو 5 آيات. walaupun 5 ayat. كاف ها يا عين صاد Kaf ha ya ain sad حاميم عين سين قاف. ha mim ain sin qaf. في حروف عظيمة Ini adalah huruf-huruf yang sangat hebat. معجزة Ini adalah لا mukjizat نفهم معناها. yang kita tidak paham makna dia. أسرار القرآن Ini adalah rahsia-rahsia Quran. هكذا أنزلت على قلب النبي المصطفى المحبوب محمد صلى الله عليه Sehingga وسلم. kan diturunkan ke atas hati Rasulullah SAW yang sangat dicinta oleh Allah. إذا لا تقدر أن تقرأ القرآن Apabila kalau engkau tak mampu baca Quran, اقرأ السور القصيرة. maka bacalah surah-surah yang ringkas. سورة الإخلاص. Surah Ikhlas, سورة الزلزلة. Surah Al-Zalzalah, سورة الكافرون. Surah Al-Kafirun, إنا أعطيناك الكوثر. Surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. 50 مرة بعد كل صلاة. 50 kali selepas setiap salat. بدل أن تقرأ البقرة والعمران والنساء والمائدة الطويلات الكوثر. Di sebalik daripada apa yang kamu baca daripada surah Baqarah, Ali Imran dan surah-surah yang panjang. خصوصا إذا أنت مشغول Khususnya kalau engkau itu sibuk وتعبان dan penat, لا تقدر أن تقرأ القرآن. tak mampu baca Quran, بدل هذا الإخلاص maka gantikan dengan بدل الإخلاص سورة قل هو الله أحد. maka kalau kamu penat, gantikanlah dengan suratul Ikhlas. 3 من قل هو الله أحد تعدل ختمة كاملة.
3 kali kamu membaca suratul Ikhlas sama dengan 1 kali khatam Quran. 4 من قل يا أيها الكافرون تعدل ختمة كاملة. 4 kali kamu baca qul ya ayyuhal kafirun sama dengan 1 kali khatam Quran. سورة الزلزلة مرتين تعدل ختمة كاملة. Surah Zalzalah kamu baca 2 kali sama dengan 1 kali khatam. روى الإمام الترمذي وغيره Imam Tirmizi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sangat hasan أن النبي صلى الله عليه وسلم bahwasanya Rasulullah SAW جاءه رجل datang kepada dia satu orang laki-laki. وقال يا رسول الله Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, لقد ثقول لساني sesungguhnya lisan aku, lidah aku telah berat, ورق عظمي dan tulang aku sudah reput, وكبر سني dan umur aku sudah tua. فدلني على عمل أتمسك به إلى الموت. Maka bagilah tahu aku sesuatu perkara yang aku akan memegangnya sehingga aku mati. قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم Maka Rasulullah SAW berkata, اقرأ القرآن، اقرأ السور الطوال ذوات الراء. maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, bacalah surah-surah yang panjang yang adanya huruf ra. 5 سور 5 سور افتتاحها ألف لام راء. سورة واحدة منهن ألف لام ميم راء سورة الرعد، والباقيات كلهن ألف لام راء ألف لام راء ألف لام راء. 5 surah yang dibuka dengan alif lam ra, dan satu daripada 5 itu alif lam mim ra, dan bakinya semua adalah alif lam ra alif lam ra alif lam ra. قال الرجل لا أقدر يا رسول الله. Maka lelaki itu berkata, aku tidak mampu wahai Rasulullah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن اقرأ الحواميم. Maka kemudian Rasulullah berkata dengan dia, bacalah surah-surah yang ada hamim. 7 سور حاميم حاميم حاميم. 7 surah yang ada hamim hamim hamim. تبدأ يوم الأحد وتختم يوم الأحد. Engkau mula dengan hari Ahad dan kau habis pada hari Ahad. كل يوم سورة من الحواميم. Setiap hari engkau baca satu surah daripada surah-surah ماذا hamim. قال الرجل؟ Apa yang dikatakan أدري يا رسول الله. oleh lelaki tersebut? Dia kata, aku Hakadha tidak ashab mampu Rasul. wahai Rasulullah. هكذا أصحاب رسول الله Beginilah sahabat-sahabat Rasulullah, صادقين benar pada diri mereka. ما فيهم ذرة من الغش أو الكذب. Tidak ada satu zarah sekalipun daripada penipuan ataupun nak cuba-cuba. انظر إلى الصحابي ما قال الرسول مرحبا وبعدين ترك، ما قال الرسول إن شاء الله ويترك، ما قال الرسول سأحاول، لا أقدر يا رسول الله. Lihatlah pada sebahagian sahabat, mereka tidak kata insya-Allah ya Rasulullah, ataupun mereka tidak kata Rasulullah aku akan cuba, ataupun mereka tidak kata marhaba yakni ya Rasulullah, tapi mereka kalau tak boleh mereka berkata mereka tak mampu. هذا كلام أمام حضرة النبوة. Ini adalah satu kalam di hadapan seorang nabi. نعم أو لا؟ Ya atau tidak? خلاص إذا قال نعم إلى الموت، Kalau kata ya sehingga mati. إذا قال لا في بديل. Kalau kita katakan tidak, ada gantiannya. رسول رحيم رؤوف صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangatlah pemurah, yakni Rasulullah SAW sangatlah merahmati manusia. قال لا أقدر يا رسول الله. Maka dia kata, Rasulullah aku tidak قال mampu. الرسول اقرأ المسبحات. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bacalah surah-surah yang ada bermulahan dengan tasbih. سورة الصف، سورة الجمعة. Surah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah As-Saff dan surah Jum'ah. قال لا أقدر يا رسول الله. Kemudian dia berkata, aku tidak mampu wahai Rasulullah. قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تقدر على شيء من هذا. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau kamu tidak mampu daripada sesuatu yang aku telah beri kepada engkau, فاقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. maka bacalah surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. في رواية فأنها تعدل نصف القرآن. Dalam satu riwayat mengatakan sesungguhnya surah Al-Zalzalah ini sama dengan separuh Quran. فننتبه من القرآن. أيوة. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan Quran. تمتلك نسخة من القرآن. Engkau mesti memiliki satu nuskha daripada Al-Quran. هل تملك قرآنا؟ Adakah engkau memiliki Quran? كلنا نملك جوالات. Semua kita mempunyai handphone. أين القرآن؟ Mana handphone? Mana Quran? أنت تستخدم مصاحف المسجد فقط. Engkau memakai Quran masjid sahaja. ما عندك قرآن في غرفتك. Tak ada Quran dalam bilik engkau? ما عندك قرآن في بيتك. Tidak ada Quran dalam rumah engkau? بيت بلا قرآن بلا بركة. Rumah yang tak ada Quran tidak ada barakah. ضع القرآن في البيت. ضع القرآن في البيت. Letakkanlah Quran di dalam rumah. ثم إذا وجدت فرصة اقرأ القرآن ولو 5 آيات 7 فقط. الشيطان سيقول لك زيد 7 قليلة، لا 7 يوميا يكفي. Maka apabila setiap hari engkau mendapati Quran dalam rumah, engkau baca 7 ayat, syaitan akan cuba berkata kepada engkau, bacalah lebih daripada 7 ayat. Jangan, baca 7 ayat saja cukup. 7 آيات استمر عليها. 7 ayat tetapi dalam keadaan yang berpanjangan, berterusan لمدة 40 يوما. selama 40 hari. كلما قال الشيطان هذه قليلة زد آيتين زد كذا، قل لا 7 فقط لمدة 40 يوما. Syaitan akan berkata kepada engkau 7 ayat sahaja, ini sikit,
Janganlah baca sikit-sikit, bacalah lebih. Ba'da Katakanlah tidak, aku akan baca 7 ayat saja. بعد 40 زد قليلا Selepas 40 hari kau tambahlah sedikit, لأجل تتعود على أخذ القرآن supaya engkau dapat menjadi kebiasaan dengan mengambil sebahagian daripada Quran hari-hari, على حمل القرآن dengan mengangkat Quran, على أن تكون بينك وبين القرآن مصالحة sehingga kan kau menjadi di antara engkau dan Quran itu ada satu perjanjian. مع النظر إلى القرآن عبادة. Melihat Quran sahaja itu sudah dikira sebagai ibadah. روى الإمام ابن أبي مليكة بسند حسن مليكة Yang diriwayatkan daripada Ibn Abi Mulaikah dengan satu riwayat yang sangat baik, مرفوعا yang sampai kepada Rasulullah, من أدمن النظر إلى المصحف متعه الله عز وجل بحبيبتيه أبدا ما عاش ما عاش. Selagi mana seseorang itu melihat Quran dengan mata dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia rasa nikmat dengan dua orang yang dia cinta selagi dia hidup. ما معنى أدمن النظر إلى المصحف؟ Apa yang dikatakan dengan selalu melihat Quran? كل يوم يأخذ المصحف ينظر إليه هكذا؟ Setiap hari ambil Quran lihat saja begitu? ليس كذلك. Bukan sebegitu. يعني يقرأ القرآن يوميا Apa ينظر yang إليه dimaksudkan dengan Rasulullah adalah membaca Quran hari-hari, ولو 5 آيات walaupun 5 ayat أو 7 آيات ataupun 7 ayat. يكون القرآن معك Sentiasa Quran ada bersama engkau, فتحصل على أجر عظيم. maka engkau akan mendapat pahala yang sangat besar. إذا أنت ممن يقرأ القرآن يوميا Kalau engkau daripada orang-orang yang sentiasa baca Quran hari-hari, ولو 7 آيات walaupun 7 ayat, ما حد يعرف ثوابك إلا الله سبحانه وتعالى. tidak ada seorang pun yang tahu ganjaran yang kamu dapat melainkan ما Allah. حد يقدر يحصي ثوابك إلا الله عز وجل. Tidak ada seorang pun yang dapat kira pahala engkau melainkan Allah. أعظم شيء القرآن. Benda yang paling hebat sekali adalah Quran. بعض المسلمين Sebahagian daripada orang يقرأ Islam الكتب membaca buku الثقافية العلمية السياسية، buku tradisi ataupun politik ataupun economics, الجرائد الأخبار اليومية الرياضة الثقافة. membaca newspaper hari-hari tentang sukan, tentang tradition. والقرآن لا ما يقرأه. Tapi Quran tak, aku tak ما baca. فائدة هذا العلم؟ Apa manfaat yang kamu dapat daripada ilmu ini? لو كنت أميا ربما أفضل، ربما أميا لا تقرأ ولا تكتب. Kalau kamu itu tidak boleh baca, mungkin lebih baik. هذا القرآن Ini Quran, كلام الله سبحانه وتعالى perkataan-perkataan Allah سيرتفع في يوم من الأيام yang akan diangkat di antara salah satu daripada hari, صلاة الفجر pada waktu salat subuh, في الركعة الثانية di dalam rakaat yang kedua, كما روى الإمام القرطبي seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, يدخل الإمام إلى الصلاة maka imam akan masuk ke dalam salat. في الركعة الثانية لا يقدر أن يقرأ سورة. Pada rakaat yang kedua dia tidak akan dapat membaca walaupun satu surah. يسلمون من صلاة الصبح Apabila selepas dia memberi salam يأتي daripada salat الناس subuh, إلى الإمام maka manusia datang kepada imam. لماذا لم تقرأ سورة؟ Kenapa engkau tidak membaca surah? يقول نسيتها. Dia kata aku lupa. يقولون له نسيت سورة قصيرة. Maka dia orang akan berkata kepadanya, engkau lupa surah yang يقول pendek. نسيتها حتى السور القصيرة لم أذكرها. Maka dia akan menjawab, surah yang pendek pun aku lupa, aku tidak dapat mengingatinya. فيهرعون إلى المصاحف. اذهب إلى المصحف، كيف نسيت القرآن؟ Maka mereka terus pergi ke Quran dan mereka kata, ambillah Quran, kenapa, macam mana kau boleh lupa? فيهرعون إلى المصاحف Maka mereka cepat-cepat mengambil Quran. فيجدونها أوراقا بيضاء لا كتابة فيها. Kemudian mereka akan mendapati Quran itu kertas yang putih yang mana tidak ada tulisan di يرتفع atasnya. القرآن من السطور ومن الصدور، من السطور ممحوة ومن الصدور ما أحد يذكر شيء. اقرأ الكهف، اقرأ ياسين، اقرأ سورة الرحمن، ينسى، لا شيء في ذهنه ولا شيء في السطر، خلاص يرتفع القرآن. Quran itu akan diangkat daripada tulisan yang mana kita tidak akan boleh baca dan diangkat daripada hati yang mana kita tidak boleh ingat. Kalau disuruh untuk membaca Quran, dia tidak boleh baca. Membaca surah pendek, dia tidak boleh baca dan sebagainya. الذي يعيش في ذلك الزمان Yang hidup pada zaman itu, لا يتحسر على شيء dia tidak akan merasa menyesal di atas sesuatu كتحسره على عدم قراءة القرآن. seperti dia rasa menyesal kerana dia tidak cukup membaca Quran. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم إن شاء Kita minta الله. Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan kamu semua اجعلنا من أهل القرآن، dan menjadi kita daripada ahli-ahli Quran, من أهل التفسير daripada للقرآن، ahli tafsir من Al-Quran, أهل العمل بالقرآن، dan daripada orang-orang yang beramal dengan ويبارك Quran, في هذا المجلس إن شاء الله. dan juga
ويبارك في مجلسكم هذا. dan ibadah di dalam majlis ini, بركة القرآن barakah Quran وبركة المساجد dan berkah masjid وبركة الصالحين. dan berkah para salihin, واجعلنا وإياكم من أهل dan القرآن menjadi kita daripada orang-orang ahli Al-Quran المنتفعين بكتاب الله، yang senantiasa mengambil manfaat daripada buku Allah, ويبث أنوار هذا القرآن في هذه البشرية كلها dan kita menjadi sebab-sebab yang menyebarkan cahaya Quran di pada manusia semuanya, حتى تسعد بكلام الله سبحانه sehingga وتعالى kita dapat naik dengan kalam Allah وبرسالة المصطفى محمد صلى الله عليه dan وسلم. dengan hantaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السيادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر عبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، أنت شهر الاستفادة، مرحبا يا خير قادم بالعوائد والزيادة، فيك يكفر كل ذنب والتقي يعطى مرادا، تفتح أبواب المواهب يرحم المولى عباده، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر عبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، يبدي للعصيان طاعة والشقاء بالسعادة، أنت سيد كل شهر نعمتك السيادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر عبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، كل باب فيك يفتح للجنان المستجادة، وجهنم فيك تغلق أوصادها بالوصادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، حسناتك تتضاعف فوق 1000 والزيادة، رب
ربي زدنا كل خير اعطنا كل السعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة واختم الأمر بأفضل عمل حين نفادى واهدي عبدك للمراض واشفي جسمه وفؤاده مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة وأجيب كل دعاء اعطنا كل أن مرادا من حبيب وصديق أخلص لله ودادا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة أصله اللهم للكل وعشاه ومعاده اعطنا الحسن إلهي ثم أكرم بالزيادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة وصلاة الله تغشى المصطفى مولى السيادة وعلى آل وصحب وجبت لهم موادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا شهر العادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة. Ada beberapa kertas yang sampai kepada saya memohon agar supaya dibacakan doa dan Al-Fatihah untuk kesembuhan bayi yang baru lahir bernama Muhammad Aryan Daniel yang berada di ICU. Kemudian doa untuk Syarifah Qamariyah binti Said Ahmad Al-Qudsi yang sedang sakit, dan juga permohonan daripada Haji Abdullah bin Hasan agar supaya didoakan akan hajatnya yang sedang sakit juga. Kemudian daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memohon doa untuk Encik Idris bin Ahmad dan juga ahli keluarganya, semoga dipermudahkan segala urusannya untuk pergi ke tanah suci Mekah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Lalu kemudian untuk Muhammad Yusuf bin Ahmad, mohon agar supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan dan kesehatan, dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya untuk sampai ke bulan Ramadan dan digolongkan oleh Allah dalam golongan ahli Al-Quran, dan mudah-mudahan mereka yang
menghantarkan beberapa kertas ini akan hajat mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditunaikan. Berkat malam yang penuh dengan barakah ini, berkat majlis ta'lim, berkat daripada bacaan Al-Quranul Karim. Dengan niat itu kita bacakan Al-Fatihah. Pihak Majlis Ta'lim Darul Murtadah ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak tahun 1433 Hijriah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada kita untuk dipertemukan lagi di masa akan datang insyaAllah. Dan apa-apa silap daripada pihak pengurusan dan tadbir Majlis Ta'lim, memohon maaf dan memohon agar supaya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan jutaan terima kasih, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas, khususnya kepada pihak Masjid Mu'adz bin Jabal yang selama ini memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bersama-sama berada di Masjid Mu'adz bin Jabal untuk melangsungkan Majlis Ta'lim Darul Murtadah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka, bermula daripada tuan pengurusi, imam, Bilal dan semua ahli jawatan kuasa, dan juga kepada hadirin hadirat yang istiqamah hadir dalam Majlis Ta'lim Darul Murtadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ta'lim ini sentiasa berada di hati kita semua insya-Allah, dan masing-masing merasa memiliki kepada Majlis Ta'lim Darul Murtadah, dan akan berjumpa lagi di tarikh yang akan disebutkan sebentar lagi oleh Ketua Persatuan Kebajikan Majlis Ta'lim Darul Murtadah insya-Allah. Untuk mengakhiri majlis ini, kita memohon kepada Al-Hayyu Ali bin Muhammad As-Segaf untuk menutup majlis dengan bacaan Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الفاتحه لحضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدينا والدينا والمسلمين الله يكون لهم خير من الدنيا والاخره ولحضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وقرابت لنا في ديننا مع الكتب انثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضيك ولو فعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، واخلات يا علماء نعذا بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وكبر الرضا منك العيون. يا ربنا كل الديون انت اتينا رسل المنون. أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تعشى المصطفى من إله كيدانا والوفاء بكتاب فعل الناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وصحاب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا من يسار في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا مما خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل هوبة، واستر لنا العورات وآمن الروات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، للمصطفى الرسول نضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نضى بكل سول، للمصطفى الرسول نضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب، وآله وصحبه عدادة الشهب، والحمد لله في البر والتناهي. Alhamdulillah, kita telah selesai majlis ta'lim kita pada malam ini.
Sebelum tu di sini ada pengumuman kepada pemilik kenderaan WVJ 8243 WVJ 8243 Pro 2 Alza, mohon dialihkan kenderaan anda kerana menghalang lalu lintas. Alhamdulillah kita telah selesai majlis ta'lim kita pada malam ini. Oleh itu marilah kita sama-sama doakan guru-guru kita, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Al-Habib Kazim bin Ja'far As-Sagaf, supaya mereka dipanjangkan usia mereka, dikurniakan keafiatan bagi mereka, diperluaskan lagi ilmu-ilmu mereka, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan insya-Allah majlis ta'lim Darul Murtaza akan bercuti selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan, dan insya-Allah akan bersambung pada 7 hari bulan September 2012. Majlis Ta'lim Darul Murtaza akan bersambung pada 7 hari bulan September 2012. Jadi mohon disimpan tarikh tersebut. Seterusnya di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Daurah An-Nur, anjuran pertubuhan Ittihad An-Nur yang akan mengadakan Daurah An-Nur di Masjid Jami' Petaling, Batu 6, Jalan Puchong, Kuala Lumpur, yang akan diadakan pada hari esok, iaitu Sabtu 14 Julai 2012 bermula jam 9 pagi. Pendaftaran akan diadakan jam 9 pagi dan bayaran dikenakan sebanyak RM60. Ya. Seterusnya, yang kedua, ceramah Ramadan yang akan diadakan di Masjid Bukit Antarabangsa, yang insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin sendiri pada 18 hari bulan Julai 2012 pada hari Rabu, bertempat di Masjid Bukit Antarabangsa selepas solat maghrib. Seterusnya, Maulid Ihya Ramadan, anjuran Majlis Ta'lim Sawa As-Sabil, pimpinan Al-Habib Najimuddin bin Uthman Al-Khairid, yang akan diadakan di Ribat Al-Hawi 55 Jalan Opera KU2/K, Taman Titidai Jaya Shah Alam. InsyaAllah akan diadakan pada hari Rabu juga, 18 Julai selepas solat maghrib. Dan seterusnya, Majlis Ta'lim keseluruhan keluarga Majlis Ta'lim Darul Murtaza ingin memohon maaf atas kekurangan yang dihadapi selama ini, dan kami mengucapkan selamat berpuasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ini para jamaah dijemput untuk menjamu sedikit juadah yang telah disediakan. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam.